pada tengah hari edisi 18 Julai 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zira Zamri. Antara paparan utama tengah hari ini, kempen beli barangan Malaysia peringkat kebangsaan dilancar. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan melancarkan program jualan mega dan kempen beli barangan Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2020 di Suria KLCC. Kempen beli barangan Malaysia, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP merupakan inisiatif untuk merangsang dan merancakkan semula pertumbuhan ekonomi domestik sektor peruncitan. Jadi kita terus saja ke Suria KLCC bagi bersama dengan Farhana Azwan Ismail di sana. Silakan Farhana. Terima kasih Zahra. Barang baik, barang kita. Itu merupakan slogan bagi program jualan mega dan juga kempen beli barangan Malaysia 2020 yang baru saja dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Turut hadir dalam majlis pelancaran tadi ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Alexander Natalinggi dan juga Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Tan Sri Anwar Musa. Kempen beli barangan Malaysia ini berlangsung mulai bulan ini sehingga hujung tahun nanti, di mana akan diperhebat dengan strategi G2 untuk mencapai sasaran jualan sebanyak 513 juta ringgit. Dan paling utama, kempen ini juga sudah semestinya bertujuan untuk membantu usahawan tempatan yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan pandemik COVID-19. Dan dalam ucapan Perdana Menteri tadi, beliau menyarankan agar berbelanjalah untuk Malaysia kerana setiap perbelanjaan kita kelak akan dapat membantu memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing. Dan dengan berbelanja juga, kesan penggandaan dalam ekonomi akan dapat dipertingkatkan di samping mewujudkan peluang pekerjaan dan sekaligus dapat menambah hasil pendapatan rakyat. Dan kerajaan juga telah memperuntukkan 20 juta ringgit melalui Pelan Jana Semula Ekonomi ataupun penjana bagi pelaksanaan kempen ini. Dan dalam ucapan tadi juga, Perdana Menteri berharap agar kempen ini menjadi satu titik permulaan kepada usaha bersama antara kerajaan, industri dan juga rakyat untuk memastikan kejayaan Malaysia memulihkan ekonomi pasca wabak COVID-19 dapat diteruskan dengan kejayaan merancakkan semula ekonomi negara. Dan antara produk ataupun perkhidmatan buatan tempatan yang diberikan penekanan untuk jana semula ekonomi adalah fashion dan pakaian, kelengkapan rumah, perkakasan elektrik, automotif, kraf tangan, makanan dan minuman, komunikasi, peralatan IT serta kesihatan dan juga kecantikan. Dan kempen ini juga mendapat kerjasama strategik antara KPDN-HEP dengan 9 kementerian yang lain. Dan dalam usaha mempromosi dan membantu lebih banyak produk tempatan menembusi pasaran, KPDN-HEP juga mengadakan sesi libat urus dan menjalin kerjasama strategik dengan pemain industri. Dan realitinya, usahawan tempatan amat mementingkan kualiti produk masing-masing sekaligus bakal mengubah persepsi segelintir masyarakat yang masih menganggap barangan tempatan kurang bermutu. Jadi sama-sama kita merubah persepsi baru terhadap kualiti barangan tempatan dengan menyokong dan juga membeli produk-produk tempatan. Sekian langsung dari Suria KLCC, kembali bersama Zahra. Silakan. Baik Farhana, terima kasih. 96 rakyat Malaysia dari India selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang Selangor pagi tadi menerusi pesawat sewa khas. Daripada angka itu, 62 individu merupakan jemaah tabligh yang terkandas di negara berkenaan, manakala baki 34 lagi rakyat Malaysia bukan jemaah tabligh. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein dalam kenyataannya merakam penghargaan kepada kerajaan India yang telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada Malaysia dalam usaha membantu rakyat negara ini yang terkandas termasuk jemaah tabligh. Sementara itu, proses ketibaan semua 96 rakyat Malaysia itu dipantau Agensi Pengurusan Bencana Negara NEDMA. Mereka telah menjalani tapisan kesihatan di India dan saringan kesihatan mendapati mereka tidak mempunyai apa-apa gejala yang membolehkan mereka menaiki aircraft.
Kesemua mereka kini menjalani proses kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP Negeri Sembilan dan Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP Bangi. Ini merupakan misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR kelima setelah kejayaan membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Wuhan, China, Itali dan Iran. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah, zon yang berakhir 6 petang esok dilanjutkan selama 2 minggu sehingga 3 Ogos depan. Dalam kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas menyatakan susulan pelanjutan itu penduduk disaran berada dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan perairan tersebut antara 6 petang sehingga 6 pagi sepanjang tempoh berkenaan. Perintah berkurung meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Perintah berkurung itu juga katanya dilanjutkan bagi memastikan kawasan perairan tersebut tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing di pulau-pulau peranginan. Perintah itu juga adalah bagi memudahkan penguatkuasaan serta pematuhan terhadap pergerakan bot selain keselamatan kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran kapal anggota keselamatan sekitar kawasan mereka. Banjir di Muar Johor semakin pulih selepas Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Parit Raja ditutup 11.30 pagi. Ia menjadikan angka penduduk terjejas banjir di negeri itu turun kepada 38 individu melibatkan 9 keluarga. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidya Nathan berkata sehingga 12 tengah hari hanya PPS SK Parit Keroma Darat yang masih dibuka. Penduduk terjejas banjir akan dibenarkan pulang jika keadaan bertambah baik. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan yang hilang kira-kira 4.1 Batu Nautika Utara, Pulau Payar, Langkawi, Kedah ditamatkan. Keputusan dibuat selepas 3 hari operasi dijalankan di kawasan seluas 396 Batu Nautika persegi. Dalam kenyataan, Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mahmad Faizal Ahmad menyatakan operasi akan disambung semula jika sebarang petanda baharu ditemui. Operasi turut dibantu bot nelayan tempatan. Pada 15 Julai lepas, mangsa yang masih belum dikenapasti identiti dipercayai terjatuh ketika berada dalam bot Pukat Tunda bersama seorang tekong dan seorang lagi nelayan. Akibat melakukan pelbagai aksi berbahaya ketika menunggang motosikal, 13 remaja termasuk 11 daripada mereka bawah umur ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka yang berusia 14 hingga 23 tahun itu ditahan di Taman Kota Masai Johor Bahru, Johor. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintendent M. Kumarasan berkata mereka ditahan semalam selepas berlumba dan mengganggu pengguna jalan raya dengan aksi berbahaya. 20 saman dikeluarkan melibatkan kesalahan tiada lesen memandu, tidak memakai topi keledar dan mengubah suai kenderaan. Operasi digerakkan Unit Risikan Operasi Skuad 42, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor dan Bahagian Siasatan Penguatkuasaan Trafik PSPT Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Alam. Mereka disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 108 Akta sama. Di Kuching, 2 lelaki tempatan yang aktif dalam kegiatan curi kenderaan berjaya ditahan di 2 lokasi berbeza semalam dalam operasi lejang. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Hani mendedahkan tangkapan pertama dilakukan di Jalan Tunku Abdul Rahman pada pukul 12.15 tengah malam, manakala tangkapan kedua di Kampung Stutong Baru pada pukul 1 pagi.
Menerusi kenyataan, ACP Awandin berkata kedua-dua suspek berusia lingkungan 35 dan 44 tahun itu pernah terlibat dalam beberapa siri kes curi kenderaan sebelum ini. Semasa serbuan polis merampas sebuah kenderaan dan pelbagai peralatan mencuri kenderaan. Rekod mendapati kedua-dua suspek mempunyai lebih 10 rekod jenayah lampau, harta benda dan kes dadah. Kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Kesesaan. Di Miri, mayat lelaki terapung dijumpai di dalam longkang di Pujuk Padang Kerbau berhampiran stesen minyak Jalan Bypass kira-kira pukul 3 petang semalam. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan telah menerima maklumat tersebut selepas mendapat panggilan polis. Setibanya anggota di lokasi kejadian, pihaknya mendapati mayat itu lengkap berpakaian. Identiti mayat masih belum dapat dikenapasti. Mayat telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sampai jadi hari